Selamat malam. Dan anda sedang bersama Jaden di The Midnight Man with Jaden Zanda. Pada episod ke-8 dan terakhir untuk musim pertama, dua lagi cerita akan dikemukakan. Marilah kita bersama Jaden. Selamat datang, saya ucapkan kepada anda semua, dan selamat malam Jumaat yang terakhir, kerana ini adalah episod ke-8 dan terakhir untuk musim pertama. Dan jangan khawatir kerana saya akan kembali dengan musim kedua dengan banyak lagi cerita-cerita seram. Tapi buat malam ini saya akan mengemukakan dua lagi cerita untuk anda di luar sana. Jadi marilah kita pergi ke cerita yang pertama, iaitu Pontianak datang melawat. Cerita yang pertama ini berlaku semasa saya bertinggal dengan nenek saya di Tampines di blok 800 lebih. Tak payahlah saya sebutkan nombor bloknya ya. Dan pada masa itu saya masih berada di sekolah rendah lagi. Dan saya tinggal dengan nenek saya ini dan saya sebenarnya tidur di bilik yang depan. Bilik depan ni tingkapnya menghadap ke arah koridor. Dan saya ni berkongsi bilik dengan pakcik saya. Jadi saya tidur di lantai dengan tilam lah. Jadi pada suatu malam ni sedang saya tidur, tiba-tiba kan saya terjaga daripada tidur. Dan setelah terjaga tu, apabila saya membuka mata, saya ternampak ada seorang wanita sedang berdiri di depan pintu bilik. Tapi wanita ni lawa, betul lawa. Dan kerana lampu daripada koridor tu memasuki bilik tu dan menerangi jugalah bilik tu, saya nampak wajah wanita ni yang sedang berdiri di pintu bilik. Wanita ini berkebaya. Rambut dia ada sanggul dan muka dia lawa sekali, betul lawa. Dan setelah memandang, setelah mata kita bertemu, wanita itu mula bergerak menuju ke arah saya. Dan apabila dia berada di sebelah saya, dia pun melutut di sebelah saya dan dia berbual dengan saya. Tapi yang peliknya, satu bunyi pun tak keluar daripada mulut beliau. Saya nampak mulut wanita ni bergerak, tapi tak ada bunyi, tak ada apa-apa pun keluar. Dan selang beberapa minit gitulah, saya rasa wanita ni pun berdiri dan mula berjalan ke arah pintu bilik. Tapi sebelum wanita ni keluar daripada pintu bilik, beliau berhenti dan memusing ke belakang, memandang ke arah saya. Dan beliau memberikan saya satu senyuman yang manis sekali daripada wanita ni lah. Dan selepas itu beliau pun belok ke kanan dan terus hilang daripada pandangan lah. Saya pun rasa macam pelik, siapa wanita ni malam-malam kan, dan tak pernah nampak pun dalam rumah ni. Jadi saya pun tak nak buat bising lah, tak nak kasih kecoh. Jadi saya pun tidurlah balik. Dan pada paginya, apabila saya bangun, saya memberitahu nenek saya apa yang telah terjadi semalamnya tentang wanita ni yang datang ke dalam bilik itu. Dan apa yang nenek saya katakan kepada saya, oh, itu mungkin Pontianak. Pontianak tu datang melawat lah. Dan kepada saya lah, saya rasa itulah wanita yang juga saya nampak di rumah saya di blok 800 lebih jugalah di Tampines, di dapur yang telah saya ceritakan di dalam episod yang pertama.
Dan itulah cerita pertama daripada saya. Dan saya rasa nasib baiklah juga ya, wanita tu dia datang pun muka dia lawa, cantik, tak hodoh Kalau hodoh saya tak tahulah apa jadi. Marilah kita ke cerita yang kedua. Untuk cerita yang kedua ni pula terjadi kepada diri saya sendiri di rumah saya di Tampines juga. Dan ini berlaku semasa saya berada di sekolah menengah. Sekolah menengah lagi lah. Dan sama juga ia berlaku pada waktu malam. Jadi saya tidur di bilik saya sendiri ni di atas katil single lah, ataupun single bed. Dan maklumlah saya ni suka tidur, saya tidur nakal juga, suka pusing-pusing. Tapi pada malam tu saya memang sudah berada di atas katil, tapi belum tidur lagi, masih berpusing-pusing lah. Dan katil tu pun kecil kan, kecil sikit. Jadi saya ni pusing. Tiba-tiba saya rasa saya jatuh. Saya terkeluar ring lah kan, terkeluar daripada katil tu. Saya jatuh. Tapi yang paling pelik kepada saya lah kan, ini kepada saya cerita misteri pun ada, seram pun ada. Yang paling pelik kepada saya ialah saya tak jatuh ke lantai. Tapi saya rasa di belakang saya ni macam ada dua tangan yang mengendong saya. Jadi anda bayangkan, saya sudah terkeluar daripada katil, tapi saya tak jatuh. Jadi saya seperti terapung-apung. Terapung-apung lah, tak jatuh. Dan selepas beberapa saat, saya telah dibawa balik ke atas katil dan ditaruh di atas katil saya lah oleh tangan yang saya rasa kat belakang saya. Dan anda bayangkan ya, pada masa itu saya belum tidur lagi. Jadi saya tahu apa yang berlaku pada malam tu. Itu yang paling pelik lah kepada saya yang terjadi di dalam rumah tu, selain daripada cerita-cerita yang lain lah yang pernah saya kemukakan di episod-episod yang lalu. Dan cerita ni pun tak pernah saya bilang kepada sesiapa pun sampailah hari ini. Dan ia telah menjadi rahsia saya lah, sehingga saya mukakannya di dalam episod ke-8 musim pertama, cerita yang kedua dan terakhir untuk anda semua. Itulah dua cerita daripada saya untuk episod ke-8 musim pertama dan cerita terakhir pada malam ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada anda semua yang sudi bersama saya untuk 8 episod. Dan minggu hadapan saya akan berehat untuk konsentrate lah kepada untuk musim kedua lah. Jadi tapi saya akan muat naikkan video-video juga, tapi saya tak mau bilang lah apa video. Jadi kalau anda nak tahu, anda perlu masuk ke dalam YouTube channel saya, The Midnight Man with Jane Zanda, pada minggu depan, waktu dan hari yang sama. Jadi saya jumpa anda lagi. Terima kasih dan selamat malam.